Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini binti Syaifuddin dari kelas 6B4 akan membentangkan soalan yang diberi, iaitu 14.1. Jelaskan faktor yang mempengaruhi proses luluh hawa di sesebuah kawasan. Faktor yang mempengaruhi proses luluh hawa di sesebuah kawasan ialah kandungan batuan. Batuan igneous bas yang kaya dengan mineral silikat berbesi akan lebih mudah terluluh hawa berbanding dengan batuan igneous asid yang kaya dengan kuarza. Batuan yang terdiri daripada banyak jenis mineral lebih cepat terluluh hawa berbanding dengan sejenis mineral. Ini disebabkan perubahan suhu yang cepat menyebabkan berlaku pengembangan dan pengecutan yang berbeza untuk mineral yang berbeza. Faktor yang kedua adalah struktur batuan. Kepadatan retakan dan lapisan yang nipis akan menyediakan ruang atau permukaan yang luas untuk tindakan luluh hawa. Air akan masuk ke dalam satah-satah ini dan akan mempercepatkan proses luluh hawa. Kedudukan retakan atau lapisan yang condong atau menegak akan memudahkan air memasuki celahan yang ada berbanding dengan lapisan atau retakan yang mendatar. Faktor yang ketiga pula ialah iklim. Iklim memainkan peranan yang sangat besar untuk menentukan jenis luluh hawa yang mana akan dominan. Di kawasan lembap yang banyak hujan, proses luluh hawa kimia akan lebih dominan. Dan di kawasan gersang pula, luluh hawa fizikal yang dominan. Di kawasan lembap ini biasanya banyak ditutupi oleh tumbuhan. Jadi luluh hawa biologi juga tinggi di kawasan ini. Faktor yang keempat ialah topografi. Kawasan yang berjasat timbul tinggi, iaitu kawasan yang mempunyai cerun yang curam, akan mudah terhakis. Dan ini menyebabkan jasad batuan tidak sempat terdedah kepada proses luluh hawa untuk jangka masa yang lama. Di kawasan berjasat timbul tinggi, batuannya masih dalam keadaan segar. Keadaan sebaliknya berlaku untuk kawasan berjasat timbul rendah atau kawasan rata. Proses luluh hawa yang bertindak akan membentuk tanah yang tebal. Faktor yang terakhir ialah tumbuhan dan haiwan. Tumbuhan boleh mempercepatkan proses luluh hawa biologi dan juga luluh hawa kimia. Haiwan pula boleh membuat lubang dan sebagainya. 14.2. Bincangkan kesan luluh hawa kimia terhadap aktiviti manusia. Kesan luluh hawa kimia terhadap aktiviti manusia yang pertama ialah aktiviti pertanian. Menyediakan tanah yang subur untuk pertanian seperti tanah lanar hasil proses hidrolisis untuk tanaman padi dan tanah laterik hasil proses pengoksidaan untuk tanaman getah dan kelapa sawit. Membekalkan pelbagai mineral dan nutrien tanah seperti zat, nitrogen, fosforus, kalium dan lain-lain. Kesan terhadap aktiviti pelancongan pula. Pandan darat kalsat yang menjadi daya tarikan pelancong adalah kesan daripada luluh hawa kimia seperti gua batu kapur, stalaktit dan stalagmit. Contohnya Gua Kelam di Perlis dan Gua Niah di Sarawak. Kesan yang ketiga adalah terhadap aktiviti perlombongan. Perlombongan pasir untuk dijadikan bahan binaan terhasil melalui proses luluh hawa kimia. Banyak terdapat di kawasan bekas lomba biji timah di Selangor. Perlombongan tanah liar untuk dijadikan batu bata juga terhasil melalui proses luluh hawa kimia. Kesan seterusnya terhadap aktiviti pembinaan. Simen yang menjadi asas bahan binaan berpunca daripada batu kapur yang dihasilkan menerusi proses luluh hawa kimia secara pengkarbonan. Begitu juga dengan pasir dan batu bata yang menjadi bahan binaan utama masa kini juga terbentuk melalui luluh hawa kimia. Kesan yang terakhir terhadap aktiviti perindustrian. Luluh hawa kimia menyediakan bahan mentah kepada IKS seperti pembuatan tembikar dari tanah liat yang terhasil menerusi proses hidrolisis. Industri kaca dari mineral silika dan kuarza juga terhasil melalui proses hidrolisis. Sekian, terima kasih.